Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat kembali ke channel Hey Paduka Wali. Hari ni hari kedua PKP 2. Seperti biasa kita pergerakan kita terhad, so tak banyak boleh bergerak bebas di outdoor. Jadi saya pun ambil kesempatan untuk buat konten yang mudah lah, konten dalam indoor, dalaman. So ni saya buat daripada bilik. Jadi pada kali ni saya nak kongsi macam mana saya buat video siri bercakap dengan jin karya Tama Jalis, yang sehingga saat ini, sehingga hari ini saya dah menyelesaikan hingga ke episod yang ketujuh. Episod yang ketujuh ni pun baru bahagian 1, sebab saya seperti yang saya rancang tu, episod yang ketujuh tu terpaksa dipecah kepada 3 bahagian ataupun paling-paling pun 2 bahagian. Sebab kalau kita baca teks siri bercakap dengan jin tu, akan ada yang pendek, akan ada yang panjang. Jadi yang saya nak mula pada hari ni tu ialah siri bercakap dengan jin episod 1, iaitu Penunggu Gunung Tunggal. Penunggu Gunung Tunggal tu saya yang buat tajuk sendiri, sebab kalau dalam buku asal dia hanya menyatakan bahawa bercakap dengan jin siri 1. Okey, kita sambung selepas ni. Cakap dengan jin. Suatu petang dalam tahun 1960, Ini Datuk adalah yang first telah menjangkau episod pertama usia 57 siri bercakap tahun dengan jin untuk Gunung membersihkan Tunggal. dia mengasah golok dengan Masa ni saya guna kunci dengan duit shilling untuk buat efek. Contoh macam ni, kunci dengan duit shilling untuk saya buat efek macam Datuk asah golok perak dia dekat kepala tangga. Jadi kalau intro mula tu menyatakan bahawa saya pada masih tahun menanti jawapan Datuk. 1960, mana cerita ni selepas merdeka. Aku tak mahu cucu-cucu aku jadi pemburu. Ni scene Tiba-tiba Datuk dengan apa? bersuara. Datuk dengan Tama lah, mereka berdua lah. Kebanyakan cerita ni mereka berdua akan mesti Dia akan duduk di berada anjung rumah bersama-sama. kembali. Mendengar cakapnya itu, saya buat keputusan tidak akan mengajukan sebarang pertanyaan lanjut padanya. Datuk ni mudah naik darah. Kalau selalu ditanya atau disoal, dia juga tidak akan suka membangkang. Tama Jika Jalis orang ni membangkang mungkin cakap, cucu dia yang paling sayang lah, anak-anak sebab dia cucu duduk dia dengan mantu dengan Datuk ini. memang handal memburu. Tidak ramai orang kampung mandi upih. So Macam secara umumnya Datuk selain Asyik daripada seorang hampir seluruh hutan jajahan yang pandai ini merawat dan jelajah. tahu selok-belok, Orang kampung menganggap Datuk bukan pemburu merawat sembarangan. jin ke apa kan, segala makhluk halus Pemburu ni. yang Datuk ada dia seorang pemburu. Kalau tidak masakan dia Dia berani masuk seorang ke dalam pemburu hutan yang tidak pernah yang didatangi mahir. oleh manusia. Datuk tidak menembak sembarangan. Jadi bunyi Pada binatang-binatang bunyi tu saya tambah lah, sebab banyak akan menjadi free tempat audio pasal antara bunyi kedua-dua suasana kampung kedua-dua apa pemilik semua. Ni Dan setiap kali tadi masuk tu gambar hutan, usah Datuk akan dia tengok di dai tu, langkah kaki nak bagi sendiri tahu dahulu. kata antara ilmu Kedua-belah Datuk tu lah. tubuhnya tidak memijak bumi, kecuali sesudah 5 tapak melangkah. Macam tadi tu dia ginjak Lepas itu ginjak. Datuk berhenti. Dia ginjak Dia kaki membaca tu sesuatu. sebelum masuk hutan, dia ginjak kaki tu. Kebanyakan kalau orang yang baca yang mematahkan mengambil rasa daripada yang banyak berada di sudut, bawah selain daripada ada kejadian setengah tu lain, dia suka cerita seram, cerita melemparkan mesti cerita hantu. ke sebelah. Tapi kepada banyak sudut lain seperti Datuk dapat mengetahukan tragedi yang petua-petua, memberat Batang tentang Larang, banyak Dia diceritakan minta dalam sendiri buku ni. dari kerajaan
dengan alasan mahu menjaga tanahnya yang Ni saya luas. 15 ambil daripada tanah dengan scene getah, siri bercakap dengan jin yang durian, di TV kan, dari serangan yang monyet dilakonkan dan oleh babi hutan. dilakonkan oleh Datuk Rahim Razali. Tak ada pula dia nak Permintaan sambung Datuk kan. dipenuhi oleh Inggeris. Dia pun tak sambung pula Sesudah cerita. pegawai polis, tuan DO serta penghulu dan ketua kampung memeriksa tanah Datuk. Datuk beli senapang dari Taiping dalam tahun 1949. Maknanya Datuk dah simpan, dah gunakan senapang tu selebih kurang 11 tahun. Sebab pada intro mula tadi kan tahun 1960 dan Datuk beli senapang tu di Taiping pada tahun 1949. Banyak perkara-perkara aneh yang Datuk lalui sepanjang kariernya. Dia dah mula. Saya So penulis ni, Taman Jalis ni, dia dah mula kaitkan dengan perkara-perkara aneh. lalu menolongnya menyangkul di kebun. So untuk maklumat saya, tak adalah nak berniat untuk menceritakan apa ni semua episod yang saya buat tu, pengalaman saya buat, apa yang saya buat untuk jadikan satu video ni. Saya akan pilih-pilih je lah. Sebab konten masa PKP ni dia tak banyak. So saya akan buat ulasan ataupun reaction video-video yang lepas, apa yang berlaku di sebalik video-video yang saya upload. Kebetulan pula saya cucu yang agak terkenal membaca Al-Quran di kampung itu. Datuk tidak kedekut. Dan Datuk akan memberi RM10 kepada saya untuk diberikan kepada orang yang mengaji. Dekat sini kita tengok kelicikan Taman Jalis. Dia split the money. dia split the money yang Datuk dia bagi tu 50-50. So dia ambil sikit, balance tu dia ambil sikit. Tapi saya rasa Datuk tahu perangai cucu dia ni, tapi dia buat tak tahu itu sebahagian daripada pelajaran dalam hidup. Mungkin pada masa tu kita seronok bila kita dah semakin dewasa, kita tahu perkara tu sama ada negatif ataupun benda tu adalah benda yang salah yang kita buat pada masa kecil-kecil dulu. Dia akan menjadi panduan kepada kita kepada hari tua kita dan selepas kita berumur lah. Bukan masa usia kita makin meningkat. Tapi Datuk tidak memberikannya sendiri, melainkan melalui saya. Biasanya kalau Datuk suruh beri RM10, saya hanya memberikan separuh saja kerana separuh lagi masuk saku saya. Maka jaminan Nabi SAW akan dibina untuknya istana dalam syurga Allah Subhanahu wa taala. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, sabda pernah Datuk cerita pada saya. Okey, ini susah tau saya nak dapatkan ni. Ini adalah font Anglia daripada filem Hermes. Kawasan itu Harry tidak Potter pernah tak silap. dimasuki manusia. Datuk dan kawan-kawannya berjaya menembak beberapa ekor binatang. Kerana terlalu asyik memburu, tanpa disedari Datuk telah terpisah dengan seekor rusa besar. Datuk Okey, sekarang ni Datuk dan kawan-kawan dia berada di Gunung Tunggal tau. Gunung Tunggal ni dia dekat kawasan dengan Cangkat Keruing. Cangkat Keruing tu di Perak lah. Dia berdepan dengan Cangkat Keruing sekarang. Mana kalau orang yang biasa laluan tu ialah siapa yang lalu biasa laluan daripada Air Tawar ke Pantai Remis melalui Jalan Raja Hitam. Jalan Raja Hitam tu dia akan melalui Cangkat Keruing sampai ke Simpang 3, Jalan Damal Laut ke Pantai Remis. So di tengah-tengah tu ada satu bukit. Kalau kita tengok memang dia macam satu je. Dia ada satu saja batuan tinggi. Di situ nama dia Gunung Tunggal. Okey. So di dalam hutan tu, pada masa tu, pada tahun 1960-an tu, 60 tahun yang lalu, kawasan tu memang hutan banat lah. Memang hutan banat, orang tak pi. Jadi kawasan tu bila dah terlampau banat dan orang pun tak masuk, dia akan jadi macam cerita. Dan menurut kepercayaan masyarakat Melayu, sebahagian pada masyarakat Melayu, kawasan yang begitu memang akan banyak penunggu dan binatang buas. mengikutnya dengan teliti. Datuk memintas rusa itu sebelah kiri dan mengambil tempat di sebalik pokok besar. Datuk menghala muncung senapang pada kepala rusa. Dia yakin sasarannya akan tepat pada tempat yang dimahunya. Oh, ni saya pun dah silap Tapi rusa itu bagaikan mengerti dan mempunyai pengalaman. Dia mempermainkan Datuk macam mempermainkan kucing. Dia macam main Rusa kucing. merendahkan badannya Rusa kemudian tu menyelinap di depan Datuk
So scene ni yang dah diceritakan yang saya buat ni adalah scene Rosa ni, yang menunjukkan pada masa ni Rosa tu adalah jin lah, kononnya jin yang menghuni ataupun penunggu di kawasan tu. Jadi dia sedang test ataupun dia sedang uji Datuk so daripada segi semangat ataupun kepandaian ataupun kepintaran ataupun ilmu yang Datuk ada. Dan saya pendekkan cerita tu, dipendekkan cerita, Datuk menembak Rosa tu mati, dia bangun tembak lagi mati sampai 5 kali. So Rosa tu dia jadi sampai 5 ekor. Dia jadi sampai 5 ekor. So saya akan forward ke depan. Di sini tak silap saya. Hutan. Datuk melepas start. Dia tembak kedua. So dia jadi yang ketiga. Di kening. Rosa itu rebah dan bangun kembali menjadi 3 ekor. Dia dah jadi 3 ekor. Dia yakin, Datuk yakin ada sesuatu kejadian yang lain. So bila jadi macam ni, semuanya itu. so di samping Tapi kisah tu dia ada dia bagi tahu dalam teks tu ada bunyi yang hutan. So saya masukkan bunyi yang hutan sebagai kampung halamannya di nak Aceh. tambah Perahu pembekalan baru efek tu. dan bermukim di kawasan Beruas. Datuk terus. So tadi ada disebut kampung halaman di Aceh, tapi mungkin ada sedikit perubahan lah, teks ni saya dapat daripada online lah, sebab saya buku tu pun saya dah tak ada buku tu. Menembak bertalu-talu. Rosa terus menjadi 3, 4, 5, 6 dan 7. Tu yang tadi tu apa nama berdasarkan perbualan-perbualan saya dengan beberapa yang kenal ataupun yang pernah dengan sezaman, maksudnya bukan yang sezaman dengan Datuk dan Tamar ni, tapi yang tahu sedikit sebanyak bagi sejarah hidup Datuk kepada Tamar ni. Dia sepatutnya Kulub Madiah ni dia berasal daripada bahagian Sumatera, di bahagian selatan, sama ada Jambi ataupun di kawasan-kawasan yang sekitar tu lah. Cuma di dalam cerita tu tadi dia ada beritahu kata asalnya daripada Aceh. Itu mungkin ada sedikit perubahan yang dibuat oleh Tamar Jallis dalam penceritaan dia. Okey, kita tengok. Dia duduk bertafakur mengumpulkan tenaga batin sambil membaca mentera yang diamalkannya. Melalui panca indera batin Datuk dapat melihat dengan jelas bahawa rusa itu adalah jin penunggu hutan itu. Muka Datuk jadi merah padam, mercik peluh. Gigi dilagakan rapat-rapat. Jadi seperti yang kata tadi tu, rusa tu memanglah jin ataupun penunggu di hutan tu. So pada masa ni Datuk sedang retaliate ataupun dalam cubaan untuk berlawan kembali. Sebab dia, kalau kita baca sepanjang cerita seri bercakap dengan jin ni, Datuk ni jenis pantang lah. Dia pantang dicabar, dia memang cukup marah kalau ada hal-hal macam ni. Mata Datuk tidak berkelip. Siapa tak balik? Di depannya berdiri lembaga berbadan besar. Kita betul balik. Mata bahawa rusa itu adalah jin penunggu hutan itu. Muka Datuk jadi merah padam, mercik peluh. Gigi dilagakan rapat-rapat. Masa tu memang saya mengetap gigi betul-betul lah, sebab itu antara sound effect yang saya boleh buat sendiri. Saya letak dekat mic tu, saya ketapkan gigi macam ni. Tapi jadi ngilu sikit lah kan. Tu nak bagi nampak bunyi ketap gigi tu. Mata Datuk tidak berkelip. Dia melihat di depannya berdiri lembaga berbadan besar. Matanya merah menyala, rambut panjang sampai ke tumit. Giginya besar, 2 giginya di sebelah kiri dan kanan terjulur keluar. Sebenarnya saya seksa tau. Saya seksa nak cari
yang paling sesuai ataupun the best image untuk lembaga tu. Sebab kita tak boleh imagine, tapi kalau biasa dalam mistik Melayu ni, lembaga, kalau jin apa semua penunggu ni paling sana dia jadi macam beruk besar kan, atau mawar. Tadi dia kita ada apa, siung keluar atau taring keluar, tu normal. Saya mula-mula nak letak ogre, tapi ogre nampak sangat macam cerita Warcraft kan. Jadi ini adalah yang terbaik lah. Macam gading gajah, dia diapit oleh 6 jin yang sama hebat dengan ini adalah paling baik yang saya boleh cari. Dan ini adalah efek yang common yang kita jumpa kalau kita cari monster. Kalau kita type monster dalam YouTube, monster green screen, dia akan dapat image ni. Image ni dalam bentuk green screen, dan saya adapt sebagai layer lah di dalam video ni macam biasa. dengannya. Kurang ajar manusia laknat. Suara itu bergema. Daun-daun hutan bergerak-gerak macam ditiup angin. Datuk diam bertafakur. Kau tahu kesalahan kau manusia. Tambah suara itu. Okey, untuk pengetahuan tuan-tuan perempuan, para subscriber dan yang bakal subscribe lagi, kawan-kawan dan teman-teman, saya hanya menggunakan aplikasi KineMaster. KineMaster untuk Apple. KineMaster untuk Apple, dan saya buat 100% dengan KineMaster. Suara tadi pun, kalau siapa yang dah biasa dengan menggunakan aplikasi KineMaster tu, dia ada voice change lah. Dia boleh buat bunyi robot, bunyi chipmunk, bunyi perempuan, bunyi suara lelaki, suara budak, suara radio tak cukup bateri, semua ada. Cuma yang ni bunyi ni memang dia bunyi monster. Bunyi dia memang bunyi monster. Aplikasi dia untuk monster. So saya buat efek tu sesuai lah dengan penunggu ataupun jin 7 ekor tu kan. Belakang Datuk terus dibasahi peluh. Datuk diam. Dia sudah pun menutup lubang-lubang kelemahan tubuhnya dengan ilmu batin yang dipusakai oleh arwah neneknya, hingga jin-jin itu tidak berpeluang menyatukan dirinya ke dalam tubuh Datuk. Tidak, jawab Datuk dengan berani. Kau masuk ke kawasan laranganku. Aku sudah meminta kebenaran. Aku tidak membenarkan. Ini kira apa? Suara saya paling jatuh lah pula. Saya senang yang kotak-kotak lah. Ini adalah suara saya paling konon-konon saya nak buat keras lah, tapi sekarang pada masa tu dalam bulan berapa, saya masih lagi segan-segan, masih malu-malu takkan nak jerit. Walaupun seorang-seorang nak jerit pun segan juga kan. So patutnya kita apa ni? Sebab pada masa tu saya masih tak bawa kaedah bercakap menggunakan bahasa tempatan ataupun bahasa daerah saya. Sebab ini lebih bersifat kepada umum. Kalau tengok balik video-video saya yang sebelum ni, semua saya bercakap, saya cuba membawa satu bahasa Malaysia ataupun bahasa Melayu yang se-standard ataupun sepiawai mungkin, iaitu bahasa yang tak macam saya cakap. Kalau saya cakap bahasa utara je, ni ceritanya dia akan jadi, bagi saya, mungkin bagi pendengar bagi kawasan utara dia akan syok lah dengar, tapi dia mungkin tak sampai kepada orang lain. Jadi saya cuba membaca teks tu se-standard bahasa Melayu yang digunakan secara umum. Masa tu bila saya membuat dialog Datuk bercakap dengan jin tu tadi, saya sebenarnya nak buat aku nak buat apa pun. Boleh kalau nak buat itu dia jadi real sikit, tapi pada masa tu ataupun mungkin sampai sekarang, untuk setengah video saya akan tak boleh guna bahasa utara. So dia jadi lembut, jadi tak kena. Boleh lah kan. Sambung. Jawab jin itu dengan keras. Dua batang giginya yang terjulur bergerak-gerak. Cuba kita dengar boleh ya. Aku sudah meminta kebenaran. Allah, lembut Aku tidak membenarkan. Jawab jin itu dengan keras. Dua batang giginya yang terjulur bergerak-gerak.
Aku sudah meminta kebenaran. Sepatutnya kalau kita kata, aku dah minta kan? Aku dah minta kan? Lembut. Kalau kau tidak membenarkannya, kenapa kau tidak memberi isyarat? Kan ada. Kalau kau tak benar, patutnya kalau saya nak tune Ustaz, no? Saya nak tune Ustaz. Kalau hang tak bagi pasal apa? Hang tak kira aku. Hang tak bagi kan, bagilah. Tak bagi aku masuk ke apa ke? Masa aku masuk tadi? Cukup tenang Datuk menjawab. Dia sudah bersedia menghadapi semuanya. So kita ke penghujung. Pekik jin itu. Itu adalah dialog ataupun perkataan terakhir untuk siri 1 ni, untuk episod 1, siri bercakap dengan jin. Ya, macam ni ya. Lewat jin itu dengan keras. 2 batang giginya yang terjulur bergerak-gerak. Kalau kau tidak membenarkannya, kenapa kau tidak memberi isyarat? Masa aku masuk tadi? Cukup tenang Datuk menjawab. Dia sudah bersedia menghadapi semuanya. Kau manusia biadab. Itu adalah last. Kek jin itu. Pokok hutan bergerak-gerak. Pada masa ni sepatutnya saya nak letak bunyi angin tau, macam ada sound sebagai macam windy. Tajuk-tajuk orang putih kan windy, mungkin macam ribut-ribut kecil. Boleh cari dalam YouTube ataupun kita ambil daripada mana-mana sound effect movie kita. Biasanya kita akan cut yang bahagian-bahagian tertentu untuk masuk. Tapi kat sini ni saya lupa betul-betul. Biasalah baru kan. Bersambung. So sebenarnya dia kalau ikut daripada buku ni, siri bercakap dengan jin ni, dia penunggu gunung tunggal ni, dia sebenarnya dia sambung di episod 2. Episod 2 tu kalau tak silap saya, penunggu babi hutan. Ni episod 2 ni adalah penunggu babi hutan. Assalamualaikum and good day semua. Saya dah beritahu kata ni. Kawan-kawan dan teman-teman. So dia mula episod 2 tu sebagai penunggu babi hutan part 1. Dia bukan part 1 lah, tapi untuk atas sebab untuk upload video ni saya jadikan dia part 1. Kalau tidak dia satu je lah. Mana episod 2 adalah penunggu babi hutan. Cuma cerita mengenai dia Datuk bergaduh dengan penunggu gunung tunggal tu. Adalah dia separuh ataupun dalam 40% dalam daripada cerita bahagian 2 ni. Tapi dah kaedah pembahagian cerita dalam buku tu begitu, jadi saya ikut secara dalam buku. Kalau nak buat mengikut latar tempat dan latar kisah tu part by part, dia akan jadi takut saya pun keliru dan takut orang lain pun keliru. Sebab cerita dan tajuk ni semua standard, satu dunia sampai US pun standard. Dia akan ikut lah penunggu bercakap dengan jin, penunggu babi hutan, lepas tu tengok ni bercakap dengan jin babi hutan part 2. Ini lokasi, lepas tu dia bersangkut tidur di rumah bunian, kereta Datuk tersadar di tepi jalan. Cuma kalau tengok di sini memang apa orang kata bahagian-bahagian tu dibuat berdasarkan keperluan saya untuk upload dalam channel. Sebab kalau panjang sangat pun bagi saya ada kumpulan yang akan tengok, ada penonton yang akan tengok sampai sepanjang-panjang. Itu bergantung kepada masa, dan ada yang boleh dia mampu layan dalam 6-7 minit je. Tapi jangan bimbang, saya dah upload satu full stretch ataupun the full cerita daripada episod 1 sampai ke episod 7 bahagian 1 tu, ataupun episod 7 part 1 di channel saya, dan boleh tengok di channel boleh tengok di playlist juga. Playlist ni bercakap dengan jin. Okey, ni bercakap dengan jin, dan dia ada di sekali tonton maraton siri bercakap dengan di situ menerima Datuk dengan mesra. start lah.
Ayah, don't disturb Don't disturb me lah. Korean drama on Netflix called Start. Dia berkata kepada saya, Okey, kamu tengok sini usah. dia tonton maraton bercakap dengan jin episod 7 hingga episod 1 sehingga 7.1 tu bermaksud part 1 lah. Dan di sini saya ada letakkan apa ni, kalau tengok dia akan letakkan segmentation dalam ni, cuma kita tak nampak. Dia ada segmentation chapter dia. So chapter dia ada di atas ni, cuma saya buat tak habis sebab saya rasa ada sikit problem daripada segi video ni. Tapi boleh tonton sebab kalau kita tengok apa ni dah ada 80 view ni dah tonton episod secara panjang ni. Ini memang maraton. Dia punya panjang lebih ialah 2 jam 37 minit 50 saat. Ini yang kita tengok ni adalah part 2. Ini penunggu babi hutan menurut lah pula. So gitu saja, dan saya akan kongsilah lagi ulasan mengenai kisah siri bercakap dengan jin ni secara sedikit sebanyak, dan apa yang berlaku di sebalik pembikinan video ni, apa yang saya buat, apa yang saya rasa, dan apa kaedah-kaedah yang saya gunakan. Jadi kepada yang menonton, saya ucapkan ribuan terima kasih, sebab bila kita tengok video ulasan ni ataupun video video di sebalik tabir ni, dia panjang sikit lah pada cerita yang sebenar, sebab cerita sebenar dalam 11 minit ya. Cerita saya ni dah 20 minit lebih, sebab saya nak cerita di sebalik tu macam saya cakap tadi. Jangan lupa like, subscribe dan share. Komen jangan lupa. Kalau ada apa-apa nak bercerita, nak berkongsi pengalaman selain daripada kisah bercakap dengan jin ni, ataupun apa-apa kisah lain, boleh di share ataupun boleh komen di ruangan di bawah. Jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Babi tu lari tak habis apa.